Firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Suratul A'raf ayat 158. Artinya katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Aku utusan Allah kepada kamu semua. Setelah Nabi memulakan dakwahnya, mengajak keluarganya dulu, bangsanya dulu, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluargamu yang terdekat. Setelah dilantik jadi rasul, mula-mula berdakwah senyap, Nabi panggil anak beranak dia. Panggil anak beranak dia. Pokok saudara dia, sepupu dia, dua pupu dia masih ada yang dekat. Wahai kamu semua keluarga aku, kita semua akan mati sebagaimana kita tidur. Nabi kata, kita akan dibangkitkan semula sebagaimana bangun daripada tidur. Akan dibicarakan di hadapan Allah. Walaupun aku ni anak beranakmu, keluargamu, aku tak boleh nak buat apa, kecuali kamu beriman dan percaya dengan kerasulan yang dilantik oleh Allah pada aku. Nabi kata, sebahagian keluarganya ikut, sebahagiannya tak ikut, tapi tolong Nabi, pertahankan Nabi walaupun tak ikut di atas sifat anak beranak. Sebahagiannya lawan dengan keras. Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain lawan dengan keras. Siapa berperang dengan anak beranak, dengan keluarga, Nabi tak berani. Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian setelah bertapak di Madinah, Yathrib ataupun Taibah ditukar bernama Madinah. Madinah tu asal nama Yathrib atau nama Taibah. Bila Nabi berhijrah, Nabi namakan Madinah. Madinah asal maknanya bandar. Madinah sesuai dengan masyarakat Madani. Banyak orang bercakap tentang masyarakat Madani. Profesor universiti, ahli-ahli ilmu dalam ilmu politik dan masyarakat, mereka bercakap tentang masyarakat Madani. Tapi mereka lupa, mereka tak ingat hikmat Nabi menukar nama Yathrib kepada Madinah. Ialah untuk menyatakan penubuhan masyarakat Madani mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Orang Yahudi dah tunggu di situ, kerana tunggu Nabi akhir zaman. Mereka baca dalam kitab mereka, Nabi akhir zaman akan dihalau dari kampung halamannya, akan dihalau oleh keluarganya sendiri, dan Nabi akhir zaman akan berhijrah. Mereka tahu. Mereka cari-cari Nabi akhir zaman ini. Mereka berjumpa dengan Madinah, Yathrib, Taibah, bumi yang sangat berkat. Mereka berkampung di situ. Ulama-ulama mereka, ustaz-ustaz mereka, tok guru mereka bersyarah, kita menunggu kelahiran Rasul yang akan datang. Bila Nabi berhijrah, sikit saja orang Yahudi beriman, sebahagiannya tak beriman. Pasal apa? Kerana Tuhan lantik Nabi bukan orang Yahudi, orang Arab. Tak setuju dengan Tuhan. Boleh ke tak setuju dengan Tuhan? Dengan orang tak apa tak setuju, dengan Tuhan tak boleh tak setuju. Bila Tuhan tetap, mesti kena terima. Ini menatang Yahudi ni tak setuju dengan Tuhan. Itu orang Yahudi. Kalau kita tak setuju dengan Tuhan, teruklah, samalah macam Yahudi lah juga. Tak setuju, Nabi tak berdali. Nabi atas surat menandakan kerasulan pada seluruh manusia, atau surat kepada Raja Rom, salah satu kuasa besar dunia di sebelah barat, atas surat pada Raja Parsi, kuasa besar dunia di sebelah timur, atas surat pada Raja Mesir, negeri yang bertamadun, atas surat kepada Raja Habasyah yang menganut Kristian Ortodok, atas surat pada Raja Bahrain, atas surat kepada Raja Ghassan
atau surat mengajak raja-raja ni beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Aku ni Rasul akhir zaman, ditulis dalam surat itu. Nabi suruh sahabat-sahabat tulis surat. Nabi tak tahu membaca dan menulis. Setelah tulis surat siap-siap, seorang sahabat kata, ya Rasulullah, raja-raja ni tak terima surat kalau tak ada khatam, tak letak rubber stamp. Sekarang ni letih surat rasmi. Mesti kena surat rasmi. Walaupun itu adalah amalan yang tak ada dalam Quran, Tuhan tak wahykan, amalan masyarakat, maka Nabi kata buat khatam. Maka dibuatlah rubber stamp, tulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul atas, Muhammad, Allah di atas. Itu cara tulisnya. Letak nama Allah di atas, Muhammad Rasulullah. Dia letak surat itu, dia khatamkan dengan copnya Muhammad Rasulullah, dihantar pada raja-raja, sahabat-sahabat Nabi yang ditugaskan membawa surat ini. Walaupun mereka tak tahu bahasa, mereka bawa. Terpulang pada raja-raja itulah cari juru bahasa dia sendiri. Maka dihantar pada Raja Rom. Hantar pada Raja Rom. Raja Rom suruh juru bahasa baca surat ini. Raja Rom nak siasat. Siapa dia ni? Muhammad ni. Daripada negeri Mekah, Madinah. Lantik dia Rasul. Cari orang-orang yang berniaga. Orang belah Mekah, Madinah ke yang berniaga. Cari peniaga dia, bawa mari nak siasat. Menandakan dia sudah percaya ada Nabi akhir zaman. Lalu ditemui Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ni masa tu menjadi salah seorang pemimpin musyrikin, timbalan pada Abu Jahal, orang nombor 2. Orang besar di Mekah. Bila Abu Jahal mati, dia jadi ketua. Besarnya Abu Sufyan ni. Dalam masa yang sama, Abu Sufyan juga adalah ayah mertua kepada Nabi SAW. Anak perempuan dia masuk Islam. Anak perempuan dia masuk Islam. Ummu Habibah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi. Salah seorang isteri Nabi ialah anak pada Abu Sufyan. Kemudian Ummu Habibah ni berhijrah, tak ikut ayah dia. Berhijrah ke Habasyah. Kemudian berpisah dengan suami dia. Suami dia mati. Maka Nabi berkahwin dengan Ummu Habibah, berwakilkan Raja Habasyah yang juga menerima surat dan masuk Islam. Raja Habasyah. Ummu Habibah ni ayah pada anak pada Abu Sufyan. Abu Sufyan dipanggil oleh Raja Rom. Raja Rom tanya dengan menggunakan juru bahasa, siapa dia? Ini ajaran baru dibawa di Mekah ni. Abu Sufyan ceritalah, ini ajaran yang pelik daripada ajaran datuk nenek moyang kami. Ajaran yang pelik. Kami duduk sembah berhala sejak nenek moyang. Hak dia ingatnya nenek moyang berapa lapis dah tahu, hak atas sekali ni untuk Adam, menyembah Allah Ta'ala. Dia ingatnya hak yang pertama sembah berhala dah. Macam tu ajar di sekolah lah, kononnya zaman batu. Manusia duk puja batu. Ini semua sejarah berhala belaka ni. Duk ajar dia sekolah-sekolah. Sampai hari ni masih diajar manusia bermula dengan zaman batu. Bukan Nabi Adam AS. Ini semua mengarut. Masih diajar di sekolah-sekolah sampai hari ni pun. Termasuk dalam kajian sejarah. Ini sejarah mengarut. Yang orang kafir buat, kita belajar dengan dia. Kemudian Raja Rom tanya, bagaimana keadaan Rasul ni? Pengikut dia. Abu Sufyan kata pengikut dia nya orang muda-muda. Orang muda-muda yang dianggap masih mentah. Dan orang-orang tua hak miskin. Hak miskin, hak bangsa, hak daerah. Hak jadi pekerja, jadi khadam.
Orang kaya tak ramai, sahabat dua je ikut dia. Kebanyakan orang besar yang berpengaruh tak ikut dia. Kata Raja Rom, haulai atba'ur rasul. Raja Rom kata, itulah dia pengikut rasul-rasul zaman dulu, kata Raja Rom. Bila dengar begitu, maka pembesar dan padri dia pun merasa bimbang, takut raja dia masuk Islam. Ikut. Bising. Mereka tak puas hati. Bimbang raja masuk Islam. Lalu Raja Rom kata, aku tetap dengan agama asal juga. Kerana takut jatuh daripada jadi raja. Ikut agama asal lah. Ini Raja Rom. Raja Habasyah, Raja Mesir, terima surat. Dibaca surat. Tak masuk Islam dengan takut ke Rom. Sebab Mesir ni dia bawah kerajaan Rom, Empire Rom. Maka Raja Mesir hantar hadiah pada Nabi. Di antara hadiah itu ialah seorang perempuan, Maria Al-Qibtiyah. Dia beri pada Nabi dan Nabi jadikan salah seorang isteri dia. Dan boleh anak. Dan Nabi berwasiat. Kata Nabi, ingat, bila kamu ke Mesir, jaga baik Mesir ni, kata Nabi. Aku ada hubungan musaharah, hubungan keluarga dengan Mesir. Apa maknanya? Dengan makna salah seorang daripada anak Nabi Ibrahim. Dia lahirkan daripada Maria, asal Mesir. Bermakna Mesir ini hubungan musaharah dengan aku. Nak kata berapa buku, berapa ribu buku. Kuatnya hubungan. Kemudian salah seorang isteri Ibrahim, Hajar, daripada Mesir juga. Hajarnya ibu pada Ismail. Ibu pada Ismail. Nabi kata, bila mau pergi ke Mesir, jaga baik rakyat dia. Mereka ni ada hubungan keluarga dengan aku, kata Nabi. Orang Mesir ni. Nak kata berapa ribu tahun. Siapa begitu sekali hubungan silaturahim. Kita dak-dang 1000 sepupu balah dah. Ini kok makna ni. Ini Nabi ajar begitu. Hebatnya hubungannya. Dan Raja Mesir tak masuk Islam, tapi layan dengan baik. Raja Habasyah baca surat, terserempak dengan utusan yang dihantar oleh Quraisy, iaitulah Suhail bin Amr dan Ammar bin As. Bawa hadiah daripada China, daripada India, daripada macam-macam. Rum bawa pada Habasyah nak bagi rasuah dengan hadiah kononnya, supaya Raja Habasyah menghalau orang Islam yang berhijrah. Raja Habasyah kata, tak boleh, aku kena siasat dulu, panggil orang Islam yang berhijrah. Ketuanya Ja'far. Lalu Ja'far pun bersarah berkenaan dengan Islam. Lalu Raja Habasyah suruh baca mana-mana ayat yang diwahyikan kepada Rasul itu, kerana Rasul ada wahyi daripada Allah. Lalu Ja'far baca Quran. Maka Raja Habasyah dan pembesar-pembesar padri-padri yang menangis bila dengar Quran dan memegang tongkat yang ada di tangannya. Ini jelas dan nyata, macam tongkat yang ada di hadapan aku. Aku nampak ini jelas. Lalu Raja Habasyah masuk Islam dan menghalau dua orang tutar khas, Suhail bin Amr dan Ammar bin As, balik dengan hadiah-hadiahnya sekali dibawa pulang balik. Siapa tengah jalan, Ammar bin As lari pergi ke Madinah masuk Islam. Suhail bin Amr balik ke Mekah. Raja Habasyah masuk Islam. Dan nak mati tak sempat berjumpa dengan Nabi. Mati dulu. Dia mati Raja Habasyah ni. Pada masa dia masuk Islam, beberapa padri dan pembesar memberontak akad senjata. Dia tak peduli. Dia tetap dengan Islam. Bukan macam Raja Rom. Raja Rom takut. Raja Rom takut jatuh daripada jadi raja, maka tak jadi masuk Islam. Raja Habasyah masuk Islam, tetap masuk Islam, tak berganjak. Dan berlaku pemberontakan yang besar. Lalu dia suruh Ja'far dan orang-orang Islam yang duduk di Habasyah berundur ke laut, takut dia kalah.
Tak apalah kalah menang dia tetap dengan Islam. Kalau dia kalah, selamat. Tak apa, duduk di laut. Dengar dulu berita. Kalau menang, naik darah semula. Dan orang Islam mendoakan kemenangan. Raja Habasyah mencapai kemenangan. Dan Habasyah negeri yang awal masuk Islam. Dengan surat Nabi SAW, Raja Habasyah masuk Islam. Raja Oman, Masqat dan Oman, Raja Bahrain, masuk Islam juga. Masuk Islam. Ini negeri yang awal masuk Islam. Oman dengan Bahrain masuk Islam. Penduduk Yaman, ketua kabilah dia, masuk Islam. Awal juga. Raja Ghassan bunuh utusan Nabi. Bunuh utusan. Sedangkan mengikut undang-undang antarabangsa sejak zaman dulu. Ada antarabangsa dan hari ini jadi undang-undang antarabangsa. Utusan daripada mana-mana negara tak boleh dibunuh. Macam duta-duta negara asing tak boleh dibunuh. Tak boleh dia apa-apa-apakan. Di mana peraturan ini diterima oleh Nabi SAW. Nabi tak bunuh utusan walau jahat macam mana sekalipun. Maka apa yang Nabi buat ni diterima jadi undang-undang antarabangsa. Di sinilah kedutaan asing yang duduk di negeri kita. Kawasan dia tak boleh diganggu. Bagi bom kedutaan puak-puak Al-Qaeda ni nama ni. Ini tak mengaji agama. Puak tak mengaji agama. Berjihad tak mengaji agama. Jadi punuh. Tinggi doa semangat tak mengaji agama, tak mengaji hukum. Jadi celaru punuh gano habis. Semayang kena ada fiqh. Puasa kena ada fiqh. Haji ada fiqh. Berjihad kena ada fiqh juga. Kalau semayang tak fiqh, rokok tak ada tamak ni noh. Semayang tak ada niat. Dak baca Fatihah, rokok dah. Jadi macam-macam. Itulah juga berjihad ni. Kalau dak mengaji dia, langgar hukum-hukum dia. Ada hukum dia. Maka hukumnya ialah antaranya menghormati duta-duta yang datang. Raja Ghassan bunuh duta yang bawa surat Nabi. Dan Nabi atau tentera menyerang negeri Ghassan. Raja Habasyah, Raja Parsi siap surat Nabi, koyok surat Nabi. Dan menghina utusan Nabi, menengkeng utusan Nabi, koyok surat, siap. Nabi kata kerajaan dia akan dikoyokkan. Kerajaan dia akan dikoyokkan, kata Nabi. Memang kerajaan dia akan dikoyok rabuk. Dia sebut dalam hadis tentang Habasyah. Utruku turuka ma tarakukum wad'ul habasya ma wad'ukum. Nabi kata, jangan serang orang Turki selagi mereka meninggalkan kamu, dan jangan serang orang Habasyah selagi mereka membiarkan kamu, kata Nabi. Ada hadis menunjukkan negeri-negeri ini yang menerima Islam dengan mudah, sama ada zaman Nabi atau zaman kemudian daripadanya. Nabi sebut al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah, kata Nabi. Iman tu Yaman dan kebijaksanaan tu Yaman, kata Nabi. Kerana mereka mudah masuk Islam. Parsi, Rom diserang. Setelah mereka tak terima, pendakwah mereka tolak, maka atau tentera untuk melindungi pendakwah-pendakwah ini. Menunjukkan orang Islam jadi kuasa besar. Kalau orang kacau utusan Islam, maka dia serang negeri itu. Hari ini Amerika jadi kuasa besar. Orang Islam tak bergerak. Orang Islam tak jadi kuasa besar lagi. Sudah jadi hina. Ini kerana tak ikut Islam. Wajib kena sampaikan syariat Nabi